Hai semua, bagaimana dengan perbincangan sebelum ni? Boleh faham tak? Jom kita sambung perbincangan part 3 pula. Kita mula dengan soalan 21. Rajah 11 menunjukkan kegunaan bahan radioaktif dalam industri. Ada orang, ada pembilang giga mula dengan pengesan. Lepas tu dia ada kebocoran paip. Sinaran manakah yang paling sesuai digunakan dalam rajah 10? A. Ultra ungu, B. Sinar X, C. Sinar alfa, D. Sinar gamma. Kita tengok pilihan jawapan yang pertama. Ultra ungu tak sesuai sebab penembusan rendah. Sinar X ni penembusan tinggi tapi dia perlukan mesin yang besar untuk hasilkan radiasi macam di hospital. Jadi tak sesuai untuk proses dalam rajah. Sinar alfa pula penembusan dia rendah. Jadi jawapan yang sesuai ialah sinar gamma. Sinar gamma ni dia punya kuasa penembusan dia tinggi. Jadi untuk kesan kebocoran macam paip ni, bahan radioaktif yang hasilkan sinar gamma akan dimasukkan dalam paip. Bila tempat tu bocor, banyak air atau cecair bertakung kat situ. Jadi pengesan akan kesan lagi banyak sinar gamma. Pembilang giga mula tu akan memberi isyarat yang lebih kerap. Jadi orang tu dapat kesan kat mana paip tu bocor. Baiklah, untuk soalan 22, Rajah 12 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Dia ada 4 piring Petri yang ada agar-agar nutrien dengan kultur bakteria. Piring Petri P dia letakkan di tepi tingkap, Q diletakkan di dalam almari gelap, R diletakkan di bawah cahaya mentol dan S diletakkan di dalam peti sejuk. Antara A, B, C dan D, yang manakah jangkaan pertumbuhan bakteria yang paling tepat? Pertumbuhan bakteria dia tiada, kurang ataupun banyak. Bakteria ni dia paling suka duduk dalam keadaan panas, lembap dan gelap. Panas ni maksudnya suhu bilik dan optimum 37 darjah Celsius. Kalau tengok kat sini, suasana paling ideal ialah pada piring Petri Q sebab dia gelap. Suhu bilik dan dalam almari ni biasanya lembap. Paling kurang adalah piring Petri S sebab suhu rendah dalam peti sejuk ni tak sesuai untuk pembiakan bakteria. Manakala piring Petri P di tepi tingkap, dia akan sedikit panas daripada suhu bilik dan kurang lembap sebab ada pengaliran udara. Jadi kurang pembiakan bakteria. Last sekali, piring Petri R pula keadaan juga sedikit panas tapi kurang lembap sebab mentol keluarkan haba dan kehadiran cahaya juga boleh kurangkan pertumbuhan bakteria. Maka jawapan yang sesuai ialah B. Tiada bakteria S, kurang P dan banyak Q. Eksperimen ini juga menunjukkan kenapa kita perlu simpan makanan dalam peti sejuk sebab lagi rendah suhu, lagi kurang pembiakan bakteria yang boleh rosakkan makanan kita. Untuk soalan 23, penyakit manakah yang disebabkan oleh virus? A. Panau, B. Denggi, C. Taun, D. Gonoria. Soalan ni lebih kepada hafalan. Jom kita tengok satu-satu. Pertama, panau. Panau ni penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kedua, denggi. Demam denggi ni disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Ketiga, taun. Taun ni sakit perut, cirit-birit yang disebabkan oleh bakteria bernama Vibrio cholera. Last kali, gonoria. Dia adalah penyakit tularan seks atau sexually transmitted disease STD disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhea. Sebab STD ni lah kita kena amalkan gaya hidup sihat dan elakkan seks bebas. Saya pasti kamu dah dapat jawapan iaitu B, denggi. Tapi tujuan perbincangan kita ni ialah supaya kita dapat belajar daripada soalan. Jadi kalau soalan ni pusing sikit, katalah dia tanya tentang penyakit disebabkan kulat, jadi kamu dah tahu jawapan dia.
Beralih kepada soalan 24, Rajah 13 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dia ada perimetri yang ada agar-agar nutrien dan bakteria. Okey, lepas tu dia diletakkan ceper kertas yang direndam dalam larutan penisilin. Lepas tu kat keliling dia ada kawasan jernih. Antara penyataan berikut, yang manakah menerangkan kawasan jernih? A. Kawasan yang tidak ditumbuhi oleh bakteria. B. Kawasan yang tidak diletakkan bakteria. C. Kawasan tindakan ceper penisilin. D. Kawasan yang tiada nutrien. Pertama sekali, kamu perlu tahu apa itu penisilin dan fungsi dia. Penisilin ni adalah sejenis antibiotik. Kamu boleh kaji cerita bagaimana ia dijumpai. Menarik ceritanya. Antibiotik ni ialah sejenis ubat yang digunakan untuk membunuh bakteria. Mungkin kamu fikir jawapan dia C, tapi yang menerangkan tentang kawasan jernih tu ialah B, kawasan yang tidak ditumbuhi oleh bakteria. Soalan ke-25, dalam kita nitrogen, haiwan mati ditukarkan kepada sebatian amonia melalui proses Q. Apakah proses Q? A. Penitritan. B. Penguraian. C. Pendenitritan. D. Pengikatan nitrogen. Soalan ni dia nak haiwan mati tukar kepada amonia melalui proses Q. Topik ni belajar pada Form 5 Bab 2, bahagian kita nitrogen. Kita tengok jawapan satu persatu. A. Penitritan ni ada dua proses, iaitu sebatian amonium ditukarkan kepada ion nitrit dan kemudian ion nitrit tadi ditukarkan kepada ion nitrite. B pula penguraian ialah proses haiwan mati tukar kepada sebatian amonium oleh bakteria pengurai. C. Proses pendenitritan ni ialah proses ion nitrite ditukarkan kepada gas nitrogen yang dilakukan oleh bakteria pendenitritan. Last sekali, pengikatan nitrogen ni nitrogen di udara ditukarkan kepada ion nitrite oleh bakteria pengikat nitrogen yang terdapat pada nodul akar pokok kekacang. Jadi jawapan dia B. Soalan ke-26, kaedah manakah yang paling sesuai digunakan untuk mengekalkan kesegaran susu segar? A. Pengetinan. B. Penyinaran. C. Pempastiuran. D. Pembungkusan vakum. Jom kita kaji pilihan jawapan yang ada. A. Pengetinan. Makanan dimasukkan dalam tin dan dipanaskan pada suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Biasanya digunakan untuk makanan yang dah dimasak terlebih dahulu. B. Penyinaran. Makanan segar didedahkan kepada sinaran mengion untuk membunuh mikroorganisma, serangga dan juga memperlahankan percambahan dan pertumbuhan. C. Pempastiuran pula, untuk cecair yang akan dipanaskan pada suhu di bawah takat didih dan kemudian disejukkan serta-merta. Last sekali, pembungkusan vakum yang dilakukan dengan menyingkirkan udara daripada plastik pembungkus makanan. Biasanya lebih sesuai untuk produk makanan yang dalam bentuk pepejal. Jadi, yang paling sesuai ialah C, pempastiuran. Sebab cara ni dapat bunuh mikroorganisma tanpa rosakkan kualiti susu segar. Kalau guna pengetinan, suhu dan tekanan tinggi akan rosakkan kualiti susu. Kalau penyinaran, biasanya pada permukaan sahaja ataupun penembusan tak dalam. Jadi, tak sesuai untuk cecair yang biasanya berada dalam bekas besi yang besar. Okey, sama juga untuk pembungkusan vakum, dia cuma keluarkan udara tapi tak bunuh mikroorganisma yang mungkin ada dalam susu. Soalan ke-27,
Jadual 1 menunjukkan hubungan di antara jisim dengan keperluan kalori bagi lelaki di Malaysia. Jisim 60 kg, keperluan kalori 2,480 kJ. Jisim 65 kg, keperluan kalori 2,620 kJ. Jisim 70 kg, keperluan kalori 2,760 kJ. Jisim 75 kg, keperluan kalori 2,900 kJ. Maklumat berikut menunjukkan pengambilan kalori bagi dua orang lelaki dalam masa sehari. Lelaki A, jisim 60 kg, pengambilan kalori 2,900 kJ. Lelaki B, jisim 75 kg, pengambilan kalori 2,480 kJ. Berdasarkan jadual 1, padanan manakah yang betul tentang pengambilan kalori bagi kedua-dua lelaki tersebut? A. Lelaki A mencukupi, lelaki B mencukupi. B. Lelaki A kurang, lelaki B mencukupi. C. Lelaki A berlebihan, lelaki B kurang. Dan D. Lelaki A berlebihan, lelaki B berlebihan. Soalan ni agak straight. Kamu cuma perlu bandingkan nilai pada jadual 1 dengan pengambilan kalori lelaki A dan B. Lelaki A jisim 60 kg sepatutnya makan 2,480 kJ kalori, tapi dia makan 2,900 kJ kalori. Yang ni maksudnya berlebihan. Manakala lelaki B jisim 75 kg, dia makan bernilai 2,480 kJ, sepatutnya dia makan 2,900 kJ. Jadi kurang. Jadi jawapan dia C. Soalan ke-28, jadual 2 menunjukkan menu sarapan pagi bagi dua orang pelajar P dan pelajar Q. Pelajar P, menu 250 gram nasi lemak, kandungan kalori 635 kJ, jus oren 200 gram, 200 kJ. Pelajar Q pula, 300 gram nasi goreng, 400 kJ, 200 gram susu, 170 kJ. Kirakan perbezaan kalori yang diambil oleh pelajar-pelajar itu. A 30 kJ, B 235 kJ, C 265 kJ, D 1,405 kJ. Soalan ni pun saya rasa senang je, kan? Pertama, kita dapatkan jumlah nilai kalori. Jadi tambah pelajar P 635 tambah 200 dapat 835 kJ. Pelajar Q 400 tambah 170 dapat 570 kJ. Soalan nak perbezaan, jadi kita tolak, maka dapatlah 265 kJ. Jadi jawapan dia C. Soalan ke-29, persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia. Alkohol tambah Y, dia dengan kehadiran asid sulfurik pekat menghasilkan ester dan air. Apakah Y? A. Garam, B. Alkali, C. Asid organik, D. Asid tak organik. Kalau kamu tengok aktiviti eksperimen muka surat 153 buku teks form 5, tindak balas pengesteran ni dia guna alkohol dan asid etanoik. Jadi automatik pilihan jawapan A dan B salah. Kamu mungkin keliru antara C dan D. Saya cerita pasal asid tak organik dulu. Asid tak organik ni adalah asid kuat seperti asid hidroklorik, asid sulfurik dan asid nitrik. Jadi pilihan jawapan ni salah. Sekarang tinggal C sahaja, asid organik. Itulah jawapan dia. Asid organik ni dia adalah asid lemah yang wujud dalam bahan semula jadi. Contoh asid etanoik atau nama biasa dia asid asetik yang kita dapati pada cuka makan. Kamu boleh tengok label pada botol cuka ni. Semangat tahu, saya ambil gambar untuk kamu semua. Baiklah, soalan terakhir untuk part 3, soalan 30.
antara proses berikut yang manakah merupakan tindak balas yang cepat? A. Fotosintesis dalam tumbuhan. B. Pembakaran arang. C. Pengaratan paip besi. D. Penapaian beras. Kalau kita tengok pilihan jawapan, C confirm salah sebab paip besi ambil masa yang sangat lama untuk karat. B. Penyampaian beras pun ambil masa sekurang-kurangnya beberapa hari. Jadi yang ni pun salah. Kadar fotosintesis ni dia bergantung kepada suasana persekitaran macam keamatan cahaya matahari dan lain-lain. Ingat tak faktor lain yang mempengaruhi kadar fotosintesis? Cuba kongsi kat komen. Pembakaran ni secara umumnya berlaku tindak balas yang sangat cepat. Asalkan ada haba, bahan bakar dan oksigen, dia boleh berlaku dengan cepat. Jadi jawapan dia B, pembakaran arang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam perbincangan akan datang. Semoga berjaya. Bye.